tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, kita dikejutkan dengan satu lagi berita. Katak si katak lompat. Baru-baru ini, salah satu pemimpin daripada UMNO yang digantung keahliannya sebagai UMNO akhirnya sah menyertai parti pembangkang ataupun parti PAS dan disahkan oleh Setiausaha Agung PAS sendiri, yaitu Taqiyuddin Hassan. Tidak lain dan tidak bukan Adun Rembia yang telah menyertai PAS. Sedangkan beliau hanya digantung. Kena ingat, beliau bukan dipecat. Maknanya beliau masih lagi terikat dengan undang-undang UMNO. Namun adakah ini menunjukkan bahwa PAS menerima katak? Adakah PAS tidak takut untuk parti itu pula yang ditikam belakang? Saudara-saudara, menerusi harapan Daily pada 17 Julai. Drama katak dan kerengga. PN PAS sabotaj pemulihan ekonomi madani. Mengapa waktu ini dipilih untuk PAS mengumumkan Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis melompat setahun lalu, walhal tak akan mengubah apa-apa pun. Sebabnya PN PAS cuba menutup kejayaan kecil formula ekonomi madani yang sudah menunjukkan momentum yang baik. Berita katak lebih menarik perhatian rakyat. Maknanya mereka takut Anwar menang lagi. Mereka takut Anwar berjaya. Mereka takut Anwar akan meraih undi. Lalu mereka membuat berita berkaitan dengan katak yang lebih menarik perhatian rakyat menerusi tulisan ini. Kalau momentum ini terus kekal, insya Allah ekonomi kita akan makmur, walaupun akan gigit jari dan ekonomi Malaysia dapat diselamatkan. Ekonomi berkembang 4.2% suku pertama 2024, melebihi jangkaan ahli ekonomi 3.9%. Pelaburan diluluskan tahun 2023 terbesar dalam sejarah. Ini adalah kemenangan kerajaan. Makna kata, selepas ini akan lebih ramai lagi menyokong Anwar Ibrahim, menyokong kerajaan. Dan mungkinkah penyokong-penyokong PN dan PAS ataupun pembangkang akan melompat parti, melompat sokongan, tidak lagi menyokong pembangkang? Rasanya sedikit sebanyak pasti ada. Prestasi ringgit kedua terbaik di Asia selepas India kini, kadar pengangguran rendah, inflasi berjaya turun dari 4% ke 1,5%, dan kini 2%, OPR kekal 3% kali ke-7. JPM Morgan naik taraf rating Malaysia setelah 6 tahun kerana perkembangan ekonomi yang sangat memerajatkan. Malaysia jadi hub penting semikonduktor dengan pelaburan masuk puluhan bilion, dan Malaysia dianggap pemenang dalam suasana ketegangan China dan AS. Apa rakyat dapat? Anak-anak dapat kerja, gaji lebih baik di sektor tertentu, taraf hidup dapat ditingkatkan. Dulu Presiden PAS Hadi Awang dan kerajaan tepuk atap jadikan kerengga sebagai alasan untuk makan gaji buta dan gagal selesaikan isu rakyat dan ekonomi negara. Kini saya yakin PMX dan kerajaan madani, PH, BN, GRS, GPS terus kuat bekerja, tidak kira berapa banyak kerengga menggigit kerana kestabilan kerajaan. Kita patut bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan, walaupun ada jenis manusia yang susah hati melihatkan segala kebaikan yang kita alami. Ini adalah satu kemenangan terhadap Anwar Ibrahim. Disangkakan Anwar tumbang, disangkakan Anwar bakal digulingkan. Rupanya lain yang berlaku. PAS dan PN pula yang bakal terperanjat dengan keputusan ini. Jadi saudara-saudara, mungkin kita boleh ucap selamat tinggal kepada musuh politik Anwar Ibrahim yang mahu Anwar jatuh. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, ini satu kejutan buruk untuk Najib Razak. Seperti yang kita tahu, Najib sudah pasti berharap
untuk dibebaskan, berharap untuk mendapat kelebihan-kelebihan seperti contohnya sebagai tahanan rumah. Dan sudah pasti penyokong-penyokong Najib mau Najib dibebaskan. Mau Najib dibebaskan hari ini, kalau boleh cepat-cepat dibebaskan. Namun saudara-saudara, ini satu pendedahan baru yang pasti membuat penyokong Najib menangis, yang pasti mengejutkan Najib sendiri melalui perkongsian daripada Harapan Daily. Nak tunjuk pertumbuhan ekonomi zaman dia bagus. Najib kantoi tipu data. Saudara-saudara, persoalan yang bermain di pikiran ramai orang. Kalaulah Najib terdedah lagi salah laku beliau yang lain, bukan saja berkaitan dengan case yang membuatkan beliau di penjara hari ini. Kalau ada lagi salah laku yang lain yang pernah dilakukan Najib, adakah beliau akan terus terperuk dalam penjara bertahun-tahun lagi? Menerusi perkongsian daripada Harapan Daily, paparan di akun X Datuk Seri Najib Tun Razak yang mahu menunjukkan cemerlangnya pertumbuhan ekonomi zaman pentadbiran bekas PM itu akhirnya kantoi dianggap memanipulasi data. Dalam masa sama, sindiran pun menghujani hantaran itu, termasuk memohon pertimbangan Najib untuk mengeluarkan data ketirisan wang negara angkara rasuah sewaktu era kerajaan diterajuinya untuk dibandingkan dengan zaman kerajaan Madani kini. Terdahulu, Najib mendakwa kadar pertumbuhan ekonomi ketika Putrajaya dikuasainya adalah lebih 5 kali ganda lagi tinggi berbanding tempo selepas pentadbiran beliau. Kadar pertumbuhan juga lebih sama rata antara semua negeri dan wilayah masa Najib berbanding dalam tempo selepas Najib. Dipetik dari posting itu. Namun, bagi orang ramai yang celik matematik, rumusan mudah pertumbuhan ekonomi oleh suami Datin Seri Rosma Mansur berkenaan dipertikai. Antaranya pengguna X Shoaib Sahari yang mempersoal sama ada Najib mahu menipu. Takkan ini pun nak menipu kod Najib? Kolom 2023 hingga 2017 kau tak tambah 100% plus figure. Tapi bahagian 2017 hingga 2010 beria-ia kau tambah 100% plus figure. Ikut daripada yang ini, total kau RM 167% kenaikan 7 tahun. Tapi 2023 hingga 2017 132,8%. Cuma ada penipuan lain yang kantoi, tulisnya yang meraih perhatian warganet. Jadi saudara-saudara, dinyatakan Najib tidak menggunakan data yang betul. Adakah di sini Najib sudah tidak ada harapan lagi nak jadi PM? Tidak ada harapan lagi nak menarik penyokong seperti yang beliau pernah lakukan sebelum ini, di mana beliau sehingga menjadi Perdana Menteri. Ada yang kata Najib tak ada harapan untuk jadi Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.